Okey. Selamat petang. Semua boleh dengar suara saya tak? Dengar, Tan. Dengar. Okey. Dengar. Okey, terima kasih. So kita start lah. Dah 2:30. Okey, Ayu, nanti tolong saya recording Sat lah. Terima kasih. Okay, kita akan start. So saya bagi full screen lah. Okay. Full screen lah. Okay. Okay, salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua SV kerana hadir untuk taklimat ini. Taklimat ini adalah bagi sesi 2023-2024 dan juga bagi semester pendek 2024 lah. Dan taklimat ini hanya khas kepada supervisor sahaja SV, iaitu penyelia, bukan untuk pelajar ya. So pelajar kita tidak benarkan mereka masuk taklimat inilah sebab nanti penyelaras projek khusus DFT 50114 iaitu Puan Zamharia akan berikan taklimat kepada pelajar secara face to face. Okay? Okay. Kita akan mulakan dengan pengenalan dahulu. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengguna pakai DFT 50114 Final Year Project Guidelines edisi 2022. Okay, untuk subjek DFT 50114. Soft copy buku panduan ini kami telah upload dalam portal projek lah untuk rujukan semua SV. Hard copy buku panduan ini ada, tetapi bilangan dia adalah terhad lah. So jika ada mana-mana SV yang perlukan hard copy buku panduan ni, semua boleh dapatkan daripada Puan Nursyah Hidayu. First come first serve ya. Okay. Okay, so kita pergi kepada next slide. Okay. Untuk memastikan pelaksanaan khusus DFT 50114 Integrated Project ini bagi kita punya program DDT berjalan dengan lancar dan juga boleh memberi tumpuan kepada kekuatan yang sedia ada. So ini adalah kluster lah, kluster pelaksanaan projek merangkumi bidang asas teknologi maklumat iaitu seperti multimedia and animation, IoT, AI, software application, web application, mobile application, networking system, hardware design, robotic programming, information system, security system, data management and visualization, and data analysis lah. Untuk kita punya project product base lah, project product base kita menghasilkan produk dalam bentuk prototype, barang, proses dan sistem menggunakan teknologi yang sesuai lah. Pembangunan projek ini boleh menggunakan kaedah yang baru ataupun kaedah yang sedia ada, dan pelajar kita boleh merujuk kepada proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh sama ada di institusi, industri ataupun komuniti. Kaedah pembangunan projek ataupun projek testing hendaklah dinyatakan dengan jelas bersama dengan data, analisis dan bukti yang kukuh. Di sini saya nak mengingatkan kepada para SV, jika terdapat pelajar yang menggunakan alat sedia ada dalam projek mereka seperti contohnya Arduino ke ataupun Raspberry Pi ke, pelajar dia kena menyatakan sumbangan mereka dalam projek tersebut lah jika mereka menggunakan Arduino ataupun Raspberry Pi.
Okey. Di sini disertakan dua course outline untuk rujukan para SV. Kedua-dua course outline ini kami telah upload lah melalui portal projek untuk dua sesi lah, sesi ini dan juga untuk semester pendek 2024. Okey, untuk sesi ini SV kita terdiri daripada 14 orang pensyarah. Okey, manakala untuk SV semester depan ataupun semester pendek adalah terdiri daripada semua pensyarah JTMK. Okay, secara umum pelaksanaan kursus ini adalah berdasarkan keperluan struktur kurikulum DFT 50114 Integrated Project untuk program inilah. Bilangan kredit untuk kursus ini adalah 4 dan semua kursus Common Core harus diselesaikanlah sebelum pelajar mendaftar DFT 50114 ini ya. Okay, so ini adalah course outline yang kami telah sediakan, nanti boleh ambil daripada portal projek kami. Yang kuning ni untuk sesi ini, okay, dan yang hijau ini untuklah semester short semester 2024. Okay. Ini saya tak baca, nanti tuan-tuan boleh download dan rujuk sendiri. Okey. Terusnya kita sampai kepada role and responsibility lah. Roles and responsibility penting juga, terutamanya kepada SV sebab di sini saya rasa terdapat ada sedikit pensyarah bilangan kecil lah pensyarah yang tak ada pengalaman menjadi SV. So saya akan terang sepintas lalu. Okey, yang ni merupakan jawatan kuasa Student Project Implementation of DJTMK lah. So untuk taklimat hari ini, kami akan fokus kepada peranan di antara Project Cost Coordinator ataupun penyelaras projek kita iaitu Puan Zamharia dan juga dengan anda semua iaitu semua project supervisor lah. Kita akan fokus kepada dua peranan ni. So this one roles of project supervisor yang penting, yang pertama apa peranan yang perlu dimainkan oleh setiap project supervisor. Yang pertama, bincangkan tajuk dan juga skop projek dengan pelajar. Kemudian dia kena buat pengesahan lah. Yang kedua, perlu meluluskan dan hantar borang pendaftaran projek kepada penyelaras projek Puan Zamharia pada awal semester untuk pengesahan. Ketiga, membimbing pelajar supaya perjalanan projek dapat dilaksanakan dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan, terutamanya dalam penulisan proposal dan juga laporan teknikal. Merekod kehadiran pelajar. Okay. Kemudian supervisor perlu mengadakan pertemuan dengan pelajar secara bersemuka atau dalam talian serta semak dan mengesahkan summary of project study progress sepanjang semester menggunakan logbook. Memastikan penulisan berdasarkan format ataupun panduan penulisan yang telah ditetapkan. Dia perlu menilai projek di bawah seliaan. Merekod dan mengemukakan markah kepada penyelaras projek iaitu kepada Puan Zamharia. Pastikan bahawa pelajar menghantar salinan laporan kepada Puan Zamharia mengikut tarikh yang ditetapkan dan akhirnya SV perlu simpan salinan laporan teknikal. Okey, kemudian kita pergi kepada project implementation. Okey, projek penyediaan kertas cadangan. Okay, yang pertama adalah taklimat lah. Okay. Taklimat ini adalah taklimat untuk student dan taklimat ini akan diberikan oleh penyeras projek kita iaitu Puan Zamharia kepada student tentang bagaimana mereka nak jalankan FYP inilah. So lepas tu kita ada pembentukan kumpulan. Pembentukan kumpulan ni boleh terdiri daripada 2 atau 3 orang dalam satu kumpulan. Tapi kita kena tengok skop jugalah. Kalau 2 orang dalam satu kumpulan dan skop dia adalah besar, kita galakkan dia buat 3 orang dalam satu kumpulan sebab takut tak sempat mereka habiskan FYP ini.
atau utamanya semasa semester pendek lah. Dan pemilihan tajuk dan penyelia, bagi pemilihan tajuk dan penyelia, pelajar kena buat pemilihan sendiri dan mereka akan kontak penyelia mana yang mereka nak. Dan seterusnya untuk pemilihan tajuk juga, SV sometimes boleh bagi suggestion lah kepada student kalau student tu confused lah tentang apa dan tentang apa tajuk yang mereka nak buat. Dan seterusnya bagi pembentangan dan penilaian kertas cadangan, student kena bentang dan SV kena tengok proposal ini dulu dan menilai proposal ini terlebih dahululah sebelum mereka memberi kelulusan kertas cadangan. Maksudnya SV kena cek tajuk itu mesti refer kepada tajuk-tajuk yang sebelum ini. Pastikan jangan sama dengan sesi yang sebelum ini. Kalau sama, kita perlu pastikan mereka ada buat penambahbaikan lah daripada projek yang lepas. So link untuk tajuk yang lepas akan di-share nanti oleh Puan Zamharia lah. Okay, so ini sama jugalah, student akan kemukakan kertas cadangan kepada SV. SV akan baca, semak dan seterusnya luluskan. Setelah itu boleh diteruskan dengan development of the project lah. Kemudian boleh teruskan dengan pelaksanaan projek dan penghasilan report. Dan seterusnya semakan hasil projek dan laporan akhir yang tak ada masalah. So kalau tak ada masalah kita boleh terima dan proceed dengan pembentangan dan penilaian projek lah. Penilaian projek ini maksudnya kita akan buat melalui rubrik dalam ISOM mengikut takwim. Kemudian akhirnya adalah penyerahan hasil projek dan juga laporan akhir lah. Okay, ini adalah flow dia. Okey, ini adalah proses penyediaan kertas cadangan. Ini adalah yang tadi apa yang saya telah maklumkan tadi, summary proses penyediaan kertas cadangan. Okey, seterusnya macam saya cakap tadilah, pembentukan kumpulan ni boleh terdiri daripada 2 ataupun 3 orang. Tapi kita kena tengok skop lah. Kalau 2 orang, skop dia besar, so kita sebagai SV, kita kena encourage dia buat dalam 3 orang satu grup. Sebab takut mereka tak sempat habiskan FYP ini. So SV juga perlu memainkan peranan memastikan setiap ahli kumpulan projek pelajar, diorang wajib terlibat dalam setiap aspek penghasilan projek. Kena tengoklah. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ni, okey, takwim projek. Yang ni penting ya, iaitu projek planner kita. Projek planner ini pun telah di-emailkan kepada semua pensyarah sebagai rujukan lah. Okey, so untuk week 1, student akan buat proposal development. Maksudnya student akan cari klien bermula daripada week 1 sampai week 2 lah. So di sini klien kita benarkan klien industri dan klien ini lebih kalau boleh lah dia kena ada cok syarikat lah. Okay. Dan week kedua adalah proposal demonstration yang melibatkan siapa? Antara student, SV dan juga klien yang dikenali sebagai internal assessor ataupun external assessor lah. Internal assessor biasanya lecturer di dalam PBU, external assessor ialah industri lah. Okay. So pada masa yang sama, di sini juga student juga perlu hantar project registration form lah yang mereka perlu upload dalam link folder pelajar di mana mereka akan isi abstract dan lain-lain lagi lah kepada Puan Zamharia. Okay. So semua ni kita kena settle dan hantar by week 2. Okay, minggu kedua. Seterusnya minggu ketiga, week 3. Pada week 3 perlu start dan mereka perlu start dah dengan projek
development. Maksudnya mereka boleh start beli barang-barang untuk projek mereka ke kalau melibatkan hardware. So di sini SV perlu memain peranan yang penting, bertanggungjawab untuk pantau progress student, start daripada project development by week lah. So tolong pantau ya. Lepas tu sehingga kepada week 6. Okay, week 6 ini perlu buat project demo 1. So SV kena pastikan projek pelajar telah siap 40%. Demo 1 ni hanya melibatkan student dan SV sahaja. Okay. Okay, seterusnya minggu ke-9. Minggu ke-9 kita kena start buat demo 2 dah. Okay. Demo 2 maksudnya projek pelajar kena siap sehingga 80% lah, 80%. Dan di sini pembentangan demo 2 ni hanya melibatkan student dan supervisor sahaja. Okay. Okay, seterusnya adalah week 13. Okay, minggu ke-13 adalah demo 3. Di sini demo 3 projek pelajar dia kena siap 100% dah lah. Di sini pembentangan melibatkan antara student, SV dan juga klien. Klien di sini adalah antara internal ataupun external assessor lah. Di sini juga SV kena check dan bagi markah technical report. Okay, minggu ke-13. Dan pada hujung minggu ke-14, okay, hujung minggu ke-14, SV perlu settle semua continuous assessment lah. Continuous assessment kita untuk kita punya FYP ini adalah 70%, di mana dia melibatkan 1 proposal demonstration, 3 project demonstration, 1 technical report dan juga 1 logbook. So pada hujung minggu ke-14, SV di sini perlu juga buat satu perkara lagi, iaitu mengisi borang PB kurang daripada 40% dan hantar kepada unit kualiti untuk tindakan selanjutnya. Okey. Dan selepas itu, pada minggu ke-15, kita akan buat final presentation. Okay, final presentation ni 30% lah. Okay, melibatkan siapa? Student, SV dan juga internal assessor. Di mana internal assessor di sini dilantik oleh JK Project kita nantilah. Dan pada minggu ke-15 ini juga, pertandingan FitProp akan diadakan, iaitu pada 21 Mei 2024. Okay. Pada hari masa pertandingan FitProp ini juga kita boleh buat final assessment kita 30% yang terdiri daripada final presentation dan juga final presentation poster. Okay. Okay, ini adalah takvim untuk sesi 2 2023/2024. Okay, seterusnya adalah takvim untuk semester pendek. Di sini saya perlu menjemput Puan Wahida selaku penyelaras SAD. Dia nak beri sedikit penerangan bagi takvim semester pendek 2024 lah. Okay. So takvim ini melibatkan semua pensyarah JTMK di mana mereka akan jadi SV, semua akan jadi SV semasa semester pendek. So boleh saya jemput Puan Wahida. Puan Wahida ada di sini? Okay, ada Tan. Thank you Tan. Okay. Alright, thank you. Okay, thank you Tan. Dengar suara? Dengar kan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk takvim semester pendek, tuan-puan,
kali ini atas permintaan Ketua Jabatan lah ya, dan juga Ketua Program, disebabkan kalau tuan-puan tengok takwim di depan kita ni, di depan mata kita ni, dah semester pendek tu jadi 6 minggu kan. Bila dah jadi 6 minggu memang agak kritikal lah untuk pelajar, walaupun 100% solid projek sahaja mereka fokus. Ya. Jadi untuk membantu orang kata memudahkan sikit lah ya kerja-kerja student kita ni, pada sesi 2 nanti akan datang ni, akan student-student tu akan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah SED. Ya, akan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah SED daripada planning hinggalah ke design. So bila masuk semester pendek 6 minggu ni, mereka dah boleh fokus. Target saya lah sebagai penyelaras, pelajar-pelajar ini masuk semester pendek fokus terus pada programming. Macam itulah kita punya plan kan. Jadinya macam mana, wallahu alam lah, harap-harap okey. Cuma nanti saya nak tunjukkan juga, boleh kot Tan share sedikit yang untuk sesi 2 nanti yang di-plan untuk pensyarah SAD dan juga untuk supervisor yang ada akan involve sedikit. Boleh sekarang buka ya? Boleh. Okey. Okey. Yang ini untuk sesi 2 ni, di samping penyelia untuk yang sesi 2 tu lain tau ya. Jadi penyelia untuk yang nanti short sem ni, sesi 2 ni dah mula kita dah mula. Cuma yang akan memberi komitmen yang 100% ialah pensyarah SAD. Ya, pensyarah SAD ada yang baru juga ya, ada yang dah lama. Okay, jadi yang ni saya akan guide jugalah ya from time to time kepada pensyarah-pensyarah SAD untuk memastikan perkara ni macam planning, analysis, design ni berlaku ya. Yang mana yang ini kita akan relatekan, kita akan selarikan dengan SAD punya syllabus. Ya. Jadi ini first time kita nak buat macam tu dan saya harap ianya berjalan dengan baik dan pelajar-pelajar pun okey. Dan maksudnya kat sini kalau tuan-puan daripada minggu ketiga tersebut, ya minggu ketiga bulan 2 nanti dah ada briefing. Yang ni oleh unit projek lah. Semua pelajar-pelajar yang akan ambil projek masa short sem. Kemudian pada hujung minggu keempat pula, kami sebagai lecturer SAD dah start dah kat sini. Ya, kita akan minta student cari tajuk, ya, identify tajuk. Bila dah identify tajuk, dekat sini saya plan kita akan minta student-student ni bentang at least simple lah, brief lah ya, brief of nak kata pre-proposal macam tu untuk dia punya supervisor. Yang minggu ke-6 tu ya, untuk supervisor bersetuju dulu. Ya, kalau tuan-puan tengok ni semua pensyarah tau, bukan yang SW, sebab nanti masa short sem semua pensyarah akan terlibat dengan projek. Tak ada yang terkecuali. Jadi pada minggu ke-6 ni je tuan-puan terlibat. Yang kami akan, saya pasti pihak kami akan, tak tahu cara macam mana lagi, mungkin kami ke pihak unit projek kan bantu untuk bagi memo lah kepada tuan-tuan untuk kita buat macam mana ya presentation oleh pelajar ni. Kita cari satu slot yang mana pelajar akan present pada supervisor dan juga SAD lecturer ni kita anggap sebagai co-supervisor sebab mereka bantu daripada awal ya. Anggap je, tak adalah secara rasminya kan. Jadi dia dah bantu daripada awal. Jadi pada presentation tu kita minta semua supervisor yang dilantik nanti oleh unit project untuk short sem, bukanlah yang dilantik, memang semua kan. Nanti tuan-puan akan dipanggil lah untuk mendengar presentation, kita panggil preliminary investigation, macam pre-proposal lah daripada pelajar-pelajar untuk tuan-puan bersetuju tak dengan tajuk. Okay, tuan-puan bersetuju dulu dengan tajuk pada minggu ke-6. Bila tuan-puan bersetuju dengan tajuk yang pelajar ini propose, barulah pensyarah SAD ni proceed dengan analisis, dengan design semua. Kita tak nak nanti kita pun fahamkan pelajar kita semua kadang-kadang dah hujung-hujung pun dah tukar lagi, betul tak? Jadi cuma saya harap at least daripada minggu ke-6 tu dia dah dapat identify tajuk dia. So apa yang dia buat by dia punya analisis, dia punya design, reka bentuk semua screen lah, reka bentuk antara muka semua tu macam boleh guna dah terus untuk projek masa short sem. Jadi kita akan bantu kat situ. Dan juga pada minggu
ke-11 kat situ pun. Jadi supervisor semua akan terlibat pada minggu ke-6 dan juga pada minggu ke-11. Sekali lagi proposal demonstration. Yang ni Puan Tan 10% ni macam mana ambil secara tak rasmi Ya, betul, tak rasmi sebab tak pra. rasmi. Ya, ambil dulu secara tak rasmi. Masa Sem baru marking markah lah. Ambil dulu markah secara tak rasmi. Kenapa kita buat macam ni? Supaya pelajar-pelajar serius lah. Ya, tak ada nak tukar-tukar lagi. Harap-harapnya by minggu ke-11 nanti dah betul-betul dia dah decide dah tajuk betul-betul dah. Jangan sebab short sem yang sangat singkat kan. Jadi kita nak bantu macam tu lah. Dan dekat minggu sem depan ni, sesi 2 ni memang pensyarah SAD main peranan selain mengajar subjek tu dan kena juga guide student. Kata apa ya, 2 in 1 lah. Student ni di guide untuk projek. Kena selarikan first projek belajar begitu. Cuma nanti saya akan identify lah how. Okay. Itu sahaja, maksudnya sesi 2 nanti Tuan Puan sebagai SW yang untuk short sem tu jangan risau, pihak unit projek lah ya akan bantu ya untuk macam panggil akan just buat reminder, katalah minggu ni adalah minggu, ataupun pihak SAD ke kami akan macam mana saya tak tahu lagi, saya akan bincang Puan Tan untuk macam mana nak panggil you all lah untuk sesi proposal ni lah ya, pembentangan oleh pelajar dari segi first kali masa minggu ke-6 dan juga minggu 11 ni sahaja, minggu 6, minggu 11 sahaja terlibat. Jadi kalau lain minggu tu kami lah sebab tu saya letak co-supervisor ni, maksudnya pelajar-pelajar ni akan di-guide lah oleh pensyarah-pensyarah SAD. Ya, pensyarah-pensyarah SAD akan dapat juga projek juga kan. Jadi Puan Tan saya lepas kat sini, sampai sini je sebabnya kalau minggu kedua ni kami SAD sampai minggu 15 ni lah ya. Ya, betul. Betul Ya. kan? Ya, lepas itu terus masuk short sem. Ya, betul. Ini yang official dekat sini. Officialnya di sini kan. Jadi yang official ni saya serah balik kepada Puan Tan. Boleh? Boleh. Terima Puan Wahidah. Itu saja, minta maaf saya terpaksa keluar, saya ada meeting dengan JPPKK. Okey. Terima kasih Puan Wahidah. Sama-sama. Okey. Ada apa-apa tak nak tanya soalan dulu sebelum saya keluar? Pensyarah SAD ni nanti saya akan brief lain lah kot dengan antara kami sahaja. Okey. Ada soalan tak? Nak tanya Puan Wahidah? Sebelum saya keluar sebabnya saya ada meeting dengan JPPKK ni 2 in 1. Nak tanya. Assalamualaikum. Untuk yang untuk proposal tu assessor, dia wajib terlibat ke? Assessor tu kadang tu orang luar kan? Proposal ni wajib ke yang pasal kadar merah ni? Sebab dia kalau kata menggunakan template markah yang daripada unit projek terlibat. Dia tak semestinya luar lah. Dia boleh internal juga. Kalau katakan SME-nya adalah memang company luar lah kan, kalau kata dah kan. Tapi assessor ni kali ni doktor, kalau kita study balik buku panduan projek, assessor ni not necessarily dia punya client. Okay. Dia boleh anybody lah from internal ataupun external. Assessor tu boleh, kalau kata kita ni ada orang luar, kawan-kawan kita ni memang pakar IT, kita nak minta tolong tengok boleh juga. Dia tak semestinya tak ada dah term client dah kalau kita tengok dalam buku garis panduan tu. Kita boleh pilih, student boleh, betul kan Puan Tan? Student boleh lah pilih projek-projek yang company chop tu apa tadi? Tak ada kaitan. Ada lagi company chop Tan? Ada. Kami masih galakkan tapi galakkan. Ya, masih galakkan. Tapi kita memang nak galakkan mereka involved dengan industri lah. Industri lah. Cuma assessor ni kalau dapat luar tu, kalau kata mereka terlibat dengan industri, assessor tu terlibat lah. Ya, betul. Tapi ini pra sajalah. Tapi bolehlah simpan markah tu betul-betul key in sebab officially kita memang kena ikut yang ni, yang 1 to 6 inilah. Di mana memang kita kena squeeze proposal demonstration pada minggu pertama. Tapi takut mereka tak ada masa, that's why kita buat satu pra pada masa sem ini, masa minggu ke-11 ni. Maksudnya kalau kata tak ada berubah apa-apa, kalau kata nak proceed je lah, masuk je lah markah nanti. Betul. Kita prepare ni kalau kata ada perubahan apa-apalah. Sebab ikut takvim kita memang kena squeeze semua masuk dari week 1 to week 6 lah untuk semester. Sebab jam pengajaran tu dia triple kot. Ya. Okey, itu je ya? Ya. Ada soalan lagi sebelum Kak Ida? Excuse.
Pensyarah SAD nanti saya akan brief lain lah. Okay ya? Okay. Okay. Terima kasih Tan. Okay, terima kasih Puan Maida. Sama-sama. Okay, so ini official takwim semester pendek kita lah. Officialnya memang kena ikutlah daripada week 1 to week 5 actually. Week 6 adalah kita punya final assessment. Okay, maknanya di sini semua continuous assessment perlu diselesaikan daripada minggu 1 until minggu 5. Okay, minggu 6 tu ialah kita punya final presentation di mana FICPRO akan diadakan pada 24 Julai. Okay. Okay, next kita pergi kepada kehadiran. Ini untuk kehadiran pelajar penting juga. So kalau kita tengok bagi sesi 1, 2023 dan 2024, sebenarnya setiap minggu SV bila ambil kehadiran pelajar kita perlu set 5 jam perjumpaan. Okay. Sebelum ni kita buat 3 jam lah. Tetapi kali ni kita memang kena set 5 jam. Okay, sebab mengikut kepada silibus DFT 50114 Integrated Project, dia punya recommended time allocation iaitu RTA dia adalah 2 jam lecture, 3 jam praktikal untuk sesi 2 ni, sesi 14 minggu ni. Maksudnya di sini student dalam 1 minggu tu dia kena jumpa SV masing-masing 3 jam praktikal dalam setiap minggu. Okay, dan jumpa Puan Zamharia 2 jam lecture seminggu. Okay, di sini SV dia perlu ambil data kehadiran pelajar untuk kelas lecture daripada penyeras projek Puan Zamharia setiap minggu dan kemudian tambah lagi 3 jam praktikal dia, perjumpaan pelajar dengan SV dia dan update di dalam senarai kehadiran iDaftar SPMP. Sebelum ni kita hanya update 3 jam saja kan. Sebenarnya kena tambah 2 jam yang daripada 2 jam lecture tu daripada Puan Zamharia. So macam mana kita nak update? Kita di sini kita Puan Zamharia ni nanti dia akan update kehadiran pelajar lah untuk kelas lecture 2 jam tu melalui Google Sheet dan dia akan share kepada semua SV. Setiap minggu lah dia boleh nampak lah pelajar ni penilai projek siapa. Minggu pertama untuk 2 jam lecture tu dia hadir ke tak? So daripada sini SV update lah data kehadiran pelajar di dalam iDaftar. Maknanya dia tengok 2 jam lecture di sini tambah dengan 3 jam yang dia jumpa secara praktikal dengan pelajar selain dia, total 5 jam. So dia kena update lah tik dia punya, barulah dia punya jam baru cukup lah 70 jam macam tu. Okay, so nanti dalam jadual waktu para SV akan ada nampak 5 jam lah untuk projek. 3 jam ialah perjumpaan antara SV dengan student secara praktikal. 2 jam itu tak melibatkan SV, yang tu Puan Zamharia yang akan bersemuka dengan diorang secara lecture. Tapi sana SV kena ambil attendance lah. So total up is 5 hour. Untuk short SEM nanti kita akan brief sekali lagi. Short SEM ni seminggu akan jumpa 14 jam di mana Puan Zamharia akan jumpa pelajar short SEM satu minggu 5 jam dan SV akan jumpa 9 jam lah untuk semester pendek tu. Nanti kita akan brief semula untuk semester pendek. So kita take note yang untuk sesi ini dulu 5 jam. Okay. So yang ni tadi saya dah terangkan, ni adalah Google Sheet untuk lecture kelas lah bersama dengan Puan Zam, akan di-share kepada semua SV. So SV rujuk sini saja ambil data dan update dalam iSong. Okey, seterusnya untuk peraturan projek, saya perlu menjemput penyeras projek kita Puan Zamharia
untuk pembentangan yang seterusnya. Okey, dipersilakan Puan Zaharia. Okey. Puan Terima Zaharia kasih. perlu saya nak share screen ke nak melalui Tak apa, bagi I share screen lah dah. okey, saya stop sharing dulu ya. Sebab senang Okey. I nak ni. Okey, Sat. Okay. Okey. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. So saya akan sambunglah pembentangan apa ni daripada Puan Tan tu tadi. Okey. So yang ni kita mula dengan ni lah. Peraturan projek. So macam biasa. Okey, pertukaran penyelidik adalah tidak digalakkan. Okey, dipersetujui hanyalah dengan apa? Penyeras projek ataupun dengan ni lah kelulusan ketua jabatan Okey. So kita tak galakkan lah kalau apa tambah-tambah kalau macam dekat hujung apa dah minggu ke berapa kan, contoh minggu ke-7 ke apa kan nak tukar tajuk. So kita tak galakkan lah sebab takut tak sempat kan nanti untuk buat projek. Okey. Lagi okey ni kebenaran melaksanakan projek ni yang untuk menggunakan fasiliti politeknik ni perlu mendapat sokongan penyelidik lah dan kelulusan pihak berkaitan. Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran menjalankan aktiviti luar dari unit pengurusan projek dan ditandatangani oleh ketua jabatan. Okey. Yang ni maksudnya apa? Boleh minta, boleh tu isi yang surat kerjasama tu, kerjasama penilai tu. Boleh isi yang tu nanti saya tunjuk dalam ni lah, dalam portal ni portal projek. Sekejap lagi saya share. So ni kehadiran, okey kehadiran macam biasa maksudnya mesti sekurang-kurangnya 80%, maksudnya tak boleh bawah daripada 80%. Okey, kalau bawah daripada 80% macam biasalah kena bar lah student tu. Okey. Lagi copyright, politeknik adalah pemilik hasil dapatan reka bentuk, paten dan intellectual property rights ke atas projek pelajar. So ni plagiarism ni tindakan tegas akan diambil lah kalau dapati pelajar itu sebenarnya kopi projek lepas-lepas. Okey. So tu pun tak boleh. Okay, ni contoh borang kerjasama penilai dah yang tadi saya kata tu. Okay. So ni apa saya dah letak dalam portal. Sekejap lagi saya tunjuk dalam ni lah, dalam portal projek. Okay, yang ni apa student boleh isi nama mereka kat sini. Tapi untuk nombor rujukan ni saya hanya share pada student sahaja. Saya tak sorry. Saya hanya share pada SV sahaja. Dekat student saya tak share lah sebab saya takut dia pun macam tukar ke apa, yang kawan ke apa kan. So nanti yang untuk nombor rujukan tu saya akan share juga, saya dah share dah dekat website tu, website projek. So nanti tuan-puan boleh tengok kat situ. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, so penilaian ni macam biasa, continuous assessment tu maksudnya kita ada 6 penilaian kat sini. Contohnya ni lah projek proposal demonstration kan. Lagi projek demonstration ada 3 lah. So ini 35%, lagi ada technical report, logbook dengan final presentation. So ini adalah 70% dan final examination ni iaitu yang masa kita buat itulah final 5. Final tu yang dinilai oleh SV bersama dengan internal assessor yang tu adalah 30%. Okay. Lagi kita teruskan lagi. Ni untuk rubrik demonstration 3. Okay, yang ni sahaja. Maksudnya kan yang ni dalam garis buku garis panduan tu dia meletakkan pemberat dia adalah 12.5. Tapi sebenarnya kita kat sini tak boleh set tak boleh set pemberat ni 12.5 ni dalam ISOM. Sebab tu kita pakai ni lah, kita pakai yang weightage dia yang 10 yang ni pemberat dia 10. Okay, so kita ikut ni lah rubrik dalam ISOM So kalau lah tuan-puan nak maksudnya yang rubrik ni nak ambil yang soft copy kan, soft copy daripada drive. Okay, saya dah letak dah, maksudnya yang ni lah weightage dia 10 lah. Okay, so make sure tuan-puan ambil rubrik yang betul lah, sebab hari tu isu masa audit ambil rubrik yang salah lah, mungkin student ambil rubrik yang salah maksudnya dia ambil yang sini-sini ke apa kan. So masa tuan-puan nak isi tu tolong tengok dulu rubrik tu betul ke tak check, maksudnya sama dengan ISOM dan okey lah sebab kita yang ISOM tu memang betul lah yang tu, sebab ikut pada garis panduan yang buku tadi tu, yang guideline yang 2022 edition yang tu. Okay.
So penilaian lagi satu, ni juga ditegur masa audit hari tu untuk unit FYP. So kat sini untuk penilaian proposal demonstration dan project demonstration 3. Yang ni sebabnya dia melibatkan markah daripada penyelia dan juga internal ataupun external assessor. So kat sini apa contoh kalau saya sebagai SV dan contoh saya Puan Ayu lah, contoh Puan Ayu sebagai internal assessor. So kat sini kita kat sini kena ni lah, maksudnya through kalau WhatsApp pun boleh, tapi maksudnya melalui ni lah SV dan juga internet assessor. So kita tak mau melibatkan langsung pelajar sebab kita nak maksudnya contoh macam markah tu kan kita tak mau lah. Nanti kalau lah internet assessor tu kan contoh Puan Ayu bagi terus pada student, so student tahu markah kan, so kita tak mau benda-benda macam tu lah. So boleh gunakan email ataupun WhatsApp nah. Okay. So jelas ni yang tu sebabnya ini memang ditegur lah dalam audit hari tu. Okay. So kalau melibatkan external assessor pun maksudnya SV tu sendiri kena email pada external assessor tu, contoh Micron, dia email pada Micron dan Micron tu dia akan isi kemudiannya kan dah ada markah dah tu dia kena email balik semula kepada SV. So tanpa melibatkan pelajar. Okay, lagi logbook. Okay, logbook ni macam biasa kena yang ni semua kita akan tak ada dah secara manual logbook untuk pengetahuan tuan-puan. So semuanya diupdate dalam ISOM. Okay, untuk sesi 2 2023-2024 ni kena update lah. Budak tu pelajar kena update daripada pada minggu pertama sehingga minggu 14. Okay, tapi yang untuk short semester 2024 ni kan kita start tu kita start awal kan. Yang masa kita start awal tu maksudnya kita start awal tu 19 hari bulan 2 Patutnya short semester ni kita start pada 20 berapa? Taklah. Pada ni 19 bulan 6. Sebenarnya short sem start 19 bulan 6 tapi kita start awal kan sebab projek dengan SAD tu. Okay. So kalau macam tu maksudnya yang awal-awal tu dia tak payah pun nak buat logbook memang yang ni daripada KJ lah. KJ tak mau langsung maksudnya buat manual ke apa. Semuanya kita nak minggu pertama sampai minggu kelima sahaja. Okay. Minggu pertama ni lah. Okay. Minggu pertama sampai minggu kelima ni kena update dalam sistem ISOM untuk yang sesi pendek. So kita betul-betul ikut lah. Kita start 19 bulan 6 ni, so dia kena buat lah logbook dia daripada week 1 until week 5. Okay. Okay. So saya harap tuan-puan jelas lah yang tu. Okay, so kita seterusnya project website. Okay, ni website lah unit project buat. Okay. So ni sebabnya kan macam banyak link kan, susah kan. So kita standardize in one website kan. Semua untuk semua sesi lah. Nanti saya akan tambah lagi lah untuk sesi yang lepas tu, sesi semester pendek insyaAllah dengan tu lah. Sesi 1 sekarang ni saya buat untuk 2 sesi dululah. Sesi 1 2023-2024, sesi 2 2023-2024 dan juga semester pendek 2024. Okay. So kita tengok lah. Okay. So kalau nak access kena klik link ni lah. Okay. So ni adalah homepage. Homepage. Okay. Sesi 2. Okay, contoh sesi 2 saya tekan sesi 2. So boleh akses course outline lah. Okay, ni kan ada perubahan kan, nanti saya akan update lah ni. Perubahan dia April dah tak ada dah. So ganti dengan Encik Nasrul. Sekejap saya share ni. Sekejap. Ni. Ini adalah senarai SV untuk semester 2 2023-2024. Okay, dah ditukar dah. Mr. Lim ditukar dengan Puan Asmi Datul dan Encik Saiful diganti dengan ni lah Encik Nasrul. Okay, so ini nanti kita update jugalah daripada dalam memo tu memo. Kita akan blast balik. Okay, so kita pergi balik dekat ni. Mana tah? Ni ke? Taklah. Awak ni. Mana tadi? Okay, set.
Ni masuk sini. Okay. So apa ni contoh sesi 2 ni. So saya masuk. So kat sini boleh access terus course outline, planner, Planner pun boleh access terus kat sini. Boleh download lah planner kita. Lagi. SP list, boleh tengok FYP sheet. So kat sini lah yang tuan-puan boleh tengok lah, saya akan update lah kehadiran dia. Bukan apa isu dia. Sekarang ni student kadang-kadang tu ramai yang tak hadir kelas teori. Sebab tu saya saya nak buat macam ni, maksudnya ambil kehadiran jugalah kan. 3 jam tu maksudnya nanti 2 jam sorry. Saya akan update pada sini lah. So boleh buka website ni dan pergi ke FYP sheet dan kemudiannya pergi kepada senarai kehadiran pelajar. So saya akan semua update pada sini lah. Puan boleh tengok lah, tuan-tuan dan puan boleh tengok pada penilai projek ni. Boleh tengok kat sini. Lagi reference number, ni lah saya kata tadi, reference number ni saya tak share dengan student sebab saya takut dia tukar-tukar ke apa kan. So saya bagi yang ni, reference number ni saya hanya share pada SB. So kita mula daripada ni lah. JTMK ni jilid 3 Jilid 3 kita bermula pada 01. So tuan-puan kena isilah ni nombor pendaftaran dan nama pelajar. Yang ni untuk ni reference number untuk ni. Collaboration letter. Collaboration letter yang tadi tu. So boleh isi pada sini lah, tarikh surat, semua, nombor telefon, tarikh serahan, semua ni. Ni borang yang tu, yang kerjasama tu kejap dekat ni yang mana contoh ni kat sini. Tuan-puan download kat sini yang untuk ni. Collaboration letter. Semua dekat download. Saya tunjuk kat home. Untuk download tuan-puan boleh pergi ke sini lah, download apa-apa lah, rubrik apa semua ada kat sini. So pergi kepada ni lah collaboration letter. Yang ni lah yang saya kata tadi tu, yang masukkan reference number tu. So tak payah minta Kak Eza dah sebab saya dah clarify dengan dia. Mula pada jilid 3 tu daripada ni lah 01 daripada 01 ni tuan-puan boleh isi. So nanti next tu 02 lah, 03 kan dan seterusnya. Dan salinan ni, untuk yang collaboration letter ni, salinan kopi dia 1 kepada penilai projek, 1 penilai projek saya dan lagi 1 kepada fail jabatan lah. Fail jabatan pun saya tanya Puan Eza, dia kata tak apa, bagi soft copy je. Dia akan simpan lah yang ni. Lagi. Sekejap. Ni boleh download juga guideline semua kat sini. Dalam download tu ada macam-macam lah kan. Ada boleh download guideline tu. I saw my Mohan semua ada kat situ lah. Dan lagi kita pergi balik kat sini. FYP sheet saya dah explain dah tadi. Yang ni kehadiran semua kat FYP sheet sebelum tuan-puan tu lah. Yang untuk key in kehadiran ni kan. Reference number dah ada. Lagi submission lah. So submission ni apa yang tuan-puan perlu submit lah. Submit pada saya yang ni. Ni. Collaboration letter kan saya kena kumpulkan juga kan. Saya kena copy. So tuan-puan boleh letak soft copy je kat sini. Kat sini soft copy. Lagi yang ni rubric submission. Rubric submission ni penting sebab saya kena buat TSR TSR ni lah tinggi sederhana rendah tu untuk setiap assessment. So tuan-puan boleh update dekat sini lah. Yang untuk final presentation, project demonstration 3 dengan proposal demonstration. Yang ni sebabnya dia melibatkan pada assessor penilai, maksudnya sama ada penilai dalaman ataupun penilai luaran lah. Maksudnya contoh macam kalau internal ni kita kata yang dalam PBU lah kan. Dalam PBU, orang yang dalam PBU. Kalau external ni orang luar lah, klien Contoh macam company lah kan, industri Contoh Safis kan. Lagi di Intel, itu adalah external lah kita kata. So tuan-puan kena masukkan lah dalam ni supaya senang nanti saya lagipun sebabnya rubric submission ni sebabnya nanti SB tu tak boleh key in tak boleh key in dalam sistem ISOM tu. So nanti pihak projek yang akan bantu SB untuk key in markah untuk ni
internal ataupun external assessor tu. Okay, so tiga-tiga ni kita perlukan lah nah untuk final presentation ni. Okay, contoh untuk final presentation ni tak perlu pada maksudnya yang ni yang internal assessor tu boleh ni lah, boleh key in sendiri yang ni. Tapi yang untuk dua ni, proposal demonstration dengan project demonstration 3 ni, yang ni perlu bantuan daripada pihak ni lah, pihak projek untuk key in. Yang ni saja boleh key in sendiri, tapi saya nak ni jugalah, nak kumpulkan jugalah kan, sebab untuk saya buat yang TSR tu, okay, submission. Okay, lepas tu kena buat lagi yang lain dia tu, contohnya saya tak buat di folder, okay. Contohnya ni lah, demo 1, demo 2 tu perlu juga kena letak kat sini SV sebab saya perlu buat TSR tu lah. TSR tu saya perlu buat lah file khusus apa semua tu. Okay. So lagi yang tu submission lah, dua benda tu je lah. Okay. Collaboration letter dengan rubric rubric puan yang tuan-puan yang dah isi markah apa semua. Okay. So yang rubric ni kan yang ni, okay. Tuan-puan boleh maksudnya boleh kalau nak rubric submission ni kan untuk yang ni boleh terus generate daripada sistem ISOM juga yang ni. Okay. So senang lagi lah macam tu Kalau macam malas nak isi dalam template ke boleh terus pada sistem lah. Okay. Kita galakkan terus isi dalam sistem, kemudian dia save lah. Save again buat folder kat sini dan boleh save dekat rubric submission. Okay, so lagi student. Kat student ni yang ni ni mini saya akan kumpulkan lah ni saya akan minta mereka hantar dekat sini lah project registration form. So tuan-puan boleh access lah dekat student ni. Okay, nak tengok group tuan-puan ke apa kan. So saya akan buat by tajuk lah by tajuk, kemudian dia akan share lah proposal technical report. So tuan-puan boleh tengok kat sini. Okay. Okay, so yang portal ni saya minta tolong tuan-puan jangan share link pada ni lah student ni, sebab saya tak mau lah mereka boleh access, sebab nanti melibatkan markah apa semua kan. So kita tak mau pelajar ni tahu markah ni lah mereka lah. So nanti saya akan buat lagi website satu lagi untuk student lah yang tu, so tak share dengan SV. Okay. Okay, ni yang download tadi tu macam saya kata tadi guideline. So ada nota kan. Nota ada sini lah topik 1 sampai 3. Kemudian dia rubric. Rubric ni. Okay, so yang rubric ni sebabnya ni lah. Sebab melibatkan internal ataupun external assessor So perlukan template kan. So tuan-tuan boleh ambil template dekat sini lah rubric untuk dua benda ni. Okay. Sebab yang ni perlu isi lah kan, sebab nanti kena submit pada unit project yang akan key in sebab tak boleh key in sendiri kan. So kalau key in sendiri tak apalah, tu direct ISOM. So ni tak boleh, so sebab tu kena perlukan template. So isi dalam template ni. Okay, ni contoh ni. Okay, yang ni isi ni dan kemudiannya boleh email lah. Okay, jangan bagi kat student. Dah isi markah tu tolong email ataupun WhatsApp kepada ni lah SV Okay, so SV nanti dia akan upload lah untuk projek bantu key in lah. Okay, lagi collaboration letter ni yang tadi lah. So boleh download sini lah untuk kalau perlukan apa-apa tu. Lagi ni adalah projek title archive. Okay, so kat sini boleh access lah tuan-puan untuk tajuk kan, tajuk student tu tuan-puan boleh check dulu lah kan. Sama ada tajuk tu dah dibuat ke belum sebelum ni Kalau lah dah pernah buat dah, boleh buat penambahbaikan lah penambahbaikan untuk tajuk tu. Kayaknya bagi lain lah kan, tak maulah sama macam yang sesi-sesi terdahulu. Okay, so ni saya buat sampai yang sesi 1 lah kan. Sesi lepas sesi 1 saya dah buat sampai sesi 1. Okay, so tuan-puan boleh tengok balik lah. Tajuk-tajuk tu dah ada ke belum yang dia propose pada tuan-puan tu. Okay, so ini dah habis dah untuk bahagian Google Drive ni. So saya sekarang ni saya nak tunjuk untuk sistem ISOM pula. Okay. Ini semua ada lagi Okay. Saya buka yang ISOM. Yang ISOM ni kan
saya tak boleh nak tunjuk apa ni sebabnya student pun ramai yang tak daftar lagi. So saya tunjuk dulu yang sesi lepas Sesi lepas. Saya setkan sesi. Tak saya masuk yang ni lah. Pansyafikah lah. Tak saya masuk yang Pansyafikah Senang tengok menu SV. Okay, so saya setkan sesi yang lepas, sesi 1 lah, sesi 1 2023-2024. Okay, so kat sini tuan-puan yang barunya dia ada ni sekarang ni dah disediakan dengan surat lantikan sebagai penyelesaian projek, okay, sebagai apa lagi? Sebagai panel penilai. So tuan-puan boleh download pada sini untuk kenaikan pangkat ke apa kan. So bolehlah ni terus download. Ni baru lagi yang ni. Dia baru generate lah benda ni. Okay, so tuan-puan boleh download terus. Okay, lagi untuk ni nanti saya akan bantu tuan-puan untuk ni lah bina kumpulan dalam sistem ISOM ni. Kemudiannya minggu 1 tu, minggu first nanti student akan ni lah isi abstract kan. Abstract dalam bahasa Melayu dan juga abstract bahasa Inggeris. Ni ketua kumpulan lah yang akan update. Kemudiannya puan-puan boleh sahkan kat sini lah. Okay, sahkan kat sini. Okay, tapi sekiranya saya dapati macam ada yang belum sahkan pada minggu pertama tu, nanti akan dibantulah oleh saya untuk sahkan. Sebab kita kalau lepas sahkan ni baru akan generate baru akan wujudnya logbook. Selagi kita tak sahkan, so student takkan ada logbook tu. Sebab tu saya kalau macam tuan-puan tak sahkan lagi tu, saya akan tolong sahkan lah sebab saya nak wujudkan ni lah pada minggu pertama tu. Patutnya kena wujudkan dah lah kan logbook sebab dia budak-budak mengisi dah pada minggu pertama tu. Okay, so kena sahkan yang tu. Lagi apa lagi yang tuan-puan kena buat? Ni perbincangan kumpulan ni, tapi yang ni tak diwajibkan yang ni kalau kita galakkan je lah, galakkan untuk student buat lah. Boleh isi kat sini contoh ni dia cakap apa kan, boleh lah isi. Okay, boleh isi, tapi ni lah, ini tak diwajibkan lah. Yang kita wajibkan kat sini hanyalah ni lah buku log buku log ni penting lah, kena isi tiap-tiap minggu. Okay, contoh kat sini. Dan saya nak bagi tahu untuk setiap minggu ni tuan-puan kena kena bagi maklum balas kat sini. Contoh kan minggu pertama contohlah dia buat proposal demonstration. Tuan-puan kena isi kat sini. Pelajar telah menjalankan proposal demonstration pada berapa tarikh dia kan. Contoh macam tu lah, tuan-puan boleh komen sikit lah kan. Pembentangan telah dijalankan dan berjalan lancar. Okay, sistem semua okey. Bolehlah komen dekat situ. Dan tuan-puan mengesahkan. Setiap minggu mesti kena ada ni lah maklum balas memang kena tulis yang tu lah. Okay, lagi gancat ni kita tak wajibkan pun, tapi galakkanlah pada student untuk perbuat yang ni. Contoh ni dia boleh lah kan plan untuk dia punya projek dia tu. Untuk buat minggu 1 planning, yang kedua dia buat prototype apa kan, development, lepas tu so boleh plan kat situ. Ni lagi penilaian markah ni. Penilaian markah ni tu lah macam saya kata tadi, yang mana yang rasa tak perlu guna template tu, better ni lah guna terus direct terus dengan ISOM. Contoh ni untuk proposal demonstration dia melibatkan ni kan. Okay, kalau macam SV boleh terus lah kan, SV kan boleh terus bagi markah dalam sistem kan. Okay, so boleh terus ni lah. Okay, klik pemarkahan boleh direct terus dalam sistem, so tak perlu pakai template. So yang kalau yang melibatkan template ni, kalau ni lah yang assessor tu kan. Okay, sebab assessor tak boleh key in terus dalam ISOM, kena bantuan daripada pihak projek. Sebab tu lah kita bagi template tu. Dan tuan-puan kena make sure template tu betul lah sebab yang hari tu audit tu template tu salah kan, guna rubrik yang salah, guna rubrik yang lama. So kat situ dah tak boleh lah macam tu. Sebab tu kita kena make sure betul-betul guna yang betul lah. Lagi
Zam, Zam, Ya. dengar tak Kak Nisa cakap? Boleh? Hari tu yang saya ingat, yang Kak Nisa ingat, untuk template tu kita akan letakkan edisi kan, betul tak? Edisi dekat situ. Kan? Edisi Maksudnya dekat edisi template tu, 2022 maksudnya kita kena nak bezakan Ah. template daripada semester yang lepas dengan yang current. Ingat tak dia panel tu cakap kalau boleh buat macam Okey. edisi kan, ingat tak? Edisi ke Betul ataupun juga kan sample itu. tak Betul. ingat kan? Betul. Boleh. Macam tu saya akan buat sebab dia edisi 2022 kan, boleh? Kita tambah Maksudnya itulah. dekat template tu Sebabnya boleh kena bezakan lah dengan template-template boleh. yang sebelum ni. So that means the latest one lah yang akan digunakan pada semester ni lah. Betul. Alright. Okay, thank you. Just my cadangan lah. Okay, bye. Boleh. Terima kasih masih Kak Nisha. Ingatkan tu sebab dah lama itu kan. Okay, so kalau macam tu nanti saya akan tambah ni lah contoh kejap kita buka pada rubrik tu lah. Mungkin kita akan tambah bawah tu lah kan. Ni submission sorry. Kat download ni. Okay, kemudian rubrik. Contoh macam ni. Kan. Template ni. So saya akan tambah lah bawah ni. Edisi 2022 macam tu supaya macam kita Dia ambil yang latest version. beza Betul? dengan template yang sebelum ni ke I'm not sure lah Boleh tapi pantai? Boleh pantai? kita kena ada bezakan dia dengan template yang sem-sem lepas lah yang dulu kala. So maksudnya kena ada perbezaan lah. Okay, boleh. Kat bawah ni akan ada tu lah edition 2022 lah. Okay, yang latest. Okay, terima kasih Puan Nisha Okay. So lagi kat sini apa lagi? Okay, tadi dekat ni kan. Sekejap. Okay, mana tadi? Portal, okay. So lagi untuk penilaian markah ni yang ni sekejap. Yang ni yang tadilah, okay. So sebagai ni penilaian ni macam biasalah, yang ni internet accessor, yang ni menu untuk internet accessor yang bawah tu. Penilaian tu internet accessor hanyalah menilai pada ni lah panel presentation ni. Okay. So maksudnya yang ni akan kita pilih terus lah nanti Maksudnya ni lantikan lah untuk internet accessor ni bila yang untuk final presentation tu. Okay. Menilai yang final presentation lah. Sekejap. So lagi apa lagi saya kena ni. Okay, saya rasa tak ada kot. Lagi satu maksudnya selepas isi markah tu kan tuan-puan, semua sekali lah. Maksudnya nanti kena salin salin markah CLO dan PLO ke iExam. Kemudiannya kena salin lah daripada iExam tu kena salin. Contoh ni lah kita pergi ke iExam tu kena salin pula. Sorry. Dan salin dekat ISOM, salin dulu kat ISOM, kemudian ni kita salin terus dekat iExam. Oh, ini sesi 2, sorry. Kena set ni. Sesi 1. Set. Contoh integrated project. Mana ya? Ni kena salin markah ni. Ni pun kalau yang maksudnya bahagian penilaian berterusan kan. Okey, kena salin kat sini lah. Kalau yang nanti tu PA, PB ni kena salin kat sini lah untuk so lepas salin dalam ISOM tu kena salin pula dekat iExam. Okey. So okey. So saya rasa kat tu lah yang ni. So ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum Puan Zahmaria dan juga Puan Darujun. Kak Nisa ni, nak tanya untuk yang projek semester ni dia ada track software dan track network kan? Ke ada software saja?
Tak, maksudnya ni lah apa track network dengan software. Betul? Track network dengan software. Okey. Hmm. Berdasarkan kepada dapatan audit MQA daripada external examiner hari tu, yang mana Kak Nisa rasa Kak Nisa dah email dah dapatan tu yang berkaitan dengan projek lah. Kak Nisa bagi lagi sekali dekat sini, okey, sebagai bukti jugalah ya, dan ni pun direkodkan kan. Okey, FYP yang dihasilkan oleh pelajar DDT track rangkaian dilihat lebih cenderung kepada konsep embedding, integrating dalam IoT dan pengaturcaraan. So sepatutnya kandungan FYP pelajar rangkaian perlu lebih kepada pembangunan topik kajian yang berkaitan dengan teknologi rangkaian. So maksudnya kat sini ini adalah CQI yang dicadangkan oleh panel MQA lah ataupun external examiner sewaktu dia orang datang pada 30 Oktober hari itu. So untuk penambahbaikan ni Kak Nisa telah emailkan kepada KJTMK, KP dan juga rasanya termasuk jugalah Zam sekali rasanya, mungkin Zam tak ingat aku kan, terlepas pandang kot. Okey, Kak Nisa highlightkan di sini maksudnya untuk projek yang berkaitan dengan rangkaian, okey, track network, diorang sebolehnya perlu kepada teknologi rangkaian. So itu antara cadangan penambahbaikan yang disarankan oleh external examiner pada 30 Oktober yang lepas. So untuk pensyarah yang track rangkaian ni mohon take note lah berkaitan dengan perkara ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Nisha. Okay. So betul memang kita dapat tu lah, maksudnya dia kata kalau boleh tu maksudnya memang kalau network tu buat betul-betul network lah. Tapi itulah kekangan daripada ni lah kepakaran kita sendiri kan. IoT under network lah. Okay. Tapi itulah itu dia kata macam IoT tu macam lain lah maksudnya. Dia kata bukan network. Cik Dinek, saya rasa ikut daripada komen daripada external examiner ni mungkin lebih kepada macam software kan. Tak tahulah, tapi external examiner tu dia mohon supaya lebih kepada teknologi rangkaian lah untuk yang track network punya. Betul lah itu dia macam kata CQI lah kan untuk penambahbaikan kita memang tapi untuk projek ni kan memang kita kekurangan sikit lah kepakaran kalau nak buat yang betul-betul network, projek network. Tu maksudnya kalau dapat buat lagi bagus lah. Okay? Tapi kita tak ada lah macam betul-betul kena buat betul network, tak ada macam tu. Maksudnya kita galakkan lah, maksudnya kalau boleh buat lagi bagus. Puan-puan ada apa-apa nak tambah? Kak Nisha, saya ada satu soalan. Sebab student kita kadang-kadang dia campur tau track network dengan track software, dia pun bentuk dalam satu kumpulan. So kalau macam ni ada apa-apa komen tak untuk kumpulan seperti berikut? Okey, kalau campur, kita kena tengok majoriti dalam kumpulan tu. Contohnya 2 software, 1 network, track network kan. So fokus kepada software lah. Kalau 2 yang track network, 1 software, fokus kepada network, betul-betul network lah. Macam tu. Faham ke soalan saya, jawapan saya? Faham, tapi SV dia pun kena alert ke? Ya, kena alert maksudnya tu. Maksudnya dalam kumpulan tu kena tanyalah track mana. Kalau 2 orang tu track software, seorang tu track network kan. So kita punya scope project tu kena lebih kepada software. Kalau 2 orang track network, seorang software, dia punya projek tu kena lebih kepada network. Tapi lagi bagus kalau dapat dalam satu kumpulan tu 3 network. 3 software, terus fokus kepada software, terus fokus kepada network. Saya cakap ni berdasarkan kepada CQI yang dicadangkan oleh external examiner lah. Walau apa pun semuanya di peringkat pengurusan unit projek lah. Nanti kena ada justifikasi lah kalau ada audit dan sebagainya lah lepas ni. Macam tu lah. Okay, terima kasih. Susah juga. Kalau nak betul-betul projek network memang susah. Bagi saya lah, saya tak tahu pendapat daripada pensyarah network. Sebab saya pun tak pandai network. Saya faham. Kalau student, saya nak tanya Nisha, dia external examiner tu ada tak spesifik? SV pun kena ikut
track tak. Sebab kalau kita dapat student network, kita pun tak pandai nak gap yang purely project network. Itu yang main betulnya kan. Itu kami pun kekurangan. Saya tak tahu nak cakap macam mana Tan, tapi cadangan yang saya boleh bagi adalah macam itulah tadi yang saya bagi tahu tadi lah, kan, sebab itu adalah cadangan penambahbaikan daripada external examiner. Walau bagaimanapun apa yang kita buat, kalau ada justifikasi yang munasabah, mungkin untuk audit yang akan datang kita boleh justify benda tu. Sebab bagi saya IoT kan, dia adalah under network lah. Bagi saya Internet of Things lah. Internet dah ada network lah. Bagi saya lah. Saya tak pasti kena rujuk orang yang pakar. Bagi saya. Kena rujuk siapa yang pakar. IoT tu ada mana? Nazrul, IoT ada mana? I tak tahu. Ada kadang-kadang pemilihan tajuk tu lah kan. Kalau nak katakan nak buat, memanglah betul orang budak network memanglah kena buat network kan, sepatutnya kan macam tu. Tapi masalahnya kekangan daripada pensyarah sendiri, macam saya sendiri tak ada kemahiran dalam bidang network. Nak buat apa pun dalam network pun kadang-kadang dia punya kos untuk buat peranti projek dia tu pun agak mahal lah kalau kita nak tengok. Takkan kita nak suruh budak kita buat simulation saja. So melibatkan mungkin ada yang, kalau kita tengok projek yang macam IoT dia ada hardware, macam yang benda-benda yang hardware dan software tu yang kita nak tengok sebenarnya kadang-kadang kan. Tapi pulanglah kalau katakan nak kita cenderung kepada, saya pun setuju kadang-kadang budak kita tengok trend PBU ni lah, dia banyak kan ambil projek di internet. So di internet ni banyak projek IoT. So daripada network tu ada, tak silap saya Cik Tamizi dulu seorang buat yang saya nampak. Tapi tak ke mana pun kan benda tu, sebab budak-budak lebih cenderung tengok kepada internet punya projek. Sebab tambah-tambah lagi lah short SEM tu kan. So memang supervisor kena main peranan yang betul lah tu. Kalau nak buat macam saya, kalau nak buat tu saya kalau nak buat projek network memang saya tak boleh buat lah. Sebab tak ada bidang dalam network kan. So saya nak kata IoT ni network pun tak boleh juga. Sebab IoT ni dia ada hardware, dia ada software. Kalau dalam bidang elektrik ni, IoT ni dia sebagai dalam bidang embedded system kan, sistem terbenam. Dan dia ada interface, dia ada software dan dia ada hardware. Dan dia ada sedikit lah elemen untuk network. So nak kata dia fully network tak boleh juga. Mungkin projek tu kita tengok balik lah. So saya cadangkan lah kalau betul-betul nak jaga macam tu, budak network kena supervise by lecturer network lah. Kalau macam tu lah, kalau kita kena ingatkan pelajar tu supaya dia pilih lecturer yang ada background berdasarkan apa yang dia nak buat, berdasarkan course yang dia nak buat. So kalau katakan dia tak ada lecturer network, macam mana lah? Tu yang kalau kita nak stay kan benda tu. Okay, kekangan tu macam Dr. Nanisha cakap tadi, betul lah. Kita boleh buat justifikasi sebab kita kekurangan daripada staff yang ada kemahiran network. Betul lah tu Cik Nasrul. Maksudnya kalau apa-apa pun yang kita buat, akan ada audit nanti, just kita justify. Yang akan justify tu of course lah penyaras projek lah kan. Penyaras projek Saya make sure setiap ahli kumpulan track network dia orang daripada yang SV supervise tu. So kalau macam yang contohnya dalam satu kumpulan tu 3 network tapi tak buat bukan tak buat, maksudnya tak menjurus kepada network punya teknologi, kena ada justifikasi lah. So nanti justify je kenapa tak boleh dan sebenarnya budak-budak tu cenderung buat IoT tu sebab benda ada kat internet tu je. Senang nak tunjuk. Yang penting justifikasi saja. Okay. Itulah. Thank you. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih atas penjelasan tadi. Terima kasih Kak Nisha dengan Encik Nasrul Tan. Okay. So kita teruskan lagi dengan ni lah, Encik Dini lah. Encik Dini untuk ni lah, terangkan tentang My Mohead. Boleh Encik Dini? Okey, boleh kan? Okey, Assalamualaikum, selamat datang. Okey, so saya share saya punya slide . Ini ada.
Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Boleh dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Dengar. Okey, so hari ini saya akan memberi taklimat lah ataupun panduan kemaskini rekod projek MyMoHES. Okey, MyMoHES ni adalah satu pangkalan data berkaitan dengan projek pelajar yang mana setiap supervisor perlu mengemaskini data-data yang berkaitan di dalam satu sistem iaitu dalam SPMP, iaitu dalam ISOMS tu ada dia punya folder untuk MyMoHES lah. Okey, so apa yang kita nak buat petang ni adalah kita nak kemaskini. Di antara benda yang kita nak kemaskini adalah kita tentukan jenis kajian atau projek yang sesuai untuk pelajar sediaan tuan-puan. Seperti contohnya thread network, penyelia boleh memilih jenis kajian sama ada sistem aplikasi atau perisian. Manakala thread network ataupun IoT, penyelia boleh memilih jenis kajian, jenis teknologi. Okey, yang ni semua nanti kita akan buat hands-on lah di hujung sesi kita akan buat hands-on. Okey, saya terang dulu objektif apa yang kita nak buat pada petang ni. Yang seterusnya kita akan memilih kluster penyelidikan yang bersesuaian dengan projek pelajar sediaan tuan-puan. Kita memilih teknologi maklumat dan komunikasi untuk sebagai kluster penyelidikan di bawah projek sediaan tuan-puan lah. Okey, memilih klien sebagai penyelia bersama, kita perlu memilih klien, kita kena isi nama klien. Okey, klien ni macam kita dengar Puan Wahidah dengan Madam Tan terangkan di awal sesi, sama ada industri ataupun pensyarah dalam politeknik itu sendirilah yang ada kepakaran. Okey, kita kena isi dia punya nombor IC, kita kena isi dia punya nama full name lah. Okey, seterusnya mengisi maklumat objektif kajian dan skop kajian di dalam sistem. Okey, untuk makluman, dalam MyMoHES ni kita kena buat di awal semester sampai hujung semester lah, kita kena update. Maknanya di hujung semester kita dapat siapkan kita dapat masukkan semua data yang dikendaki bermula daripada abstract, lepas tu kita punya klien, pelajar punya klien, dan juga sampai dia punya kos dan seterusnya lah kita akan tengok di hujung kita kena isi di awal sehingga di akhir sesi semester lah. Okey, mengisi abstract projek pelajar. Okey, mengisi maklumat pada pelibatan pelajar iaitu merujuk pada skop kajian. Okey, mengemaskini abstrak di dalam sistem, mengisi peringkat pertandingan iaitu kita tengoklah kalau pelajar kita masuk pertandingan di peringkat antarabangsa, kita boleh masukkan peringkat antarabangsa, so kita boleh pilih lah sama ada kalau pelajar kita tak masuk pertandingan, so kita boleh masuk peringkat jabatan iaitu di final year project kita ada buat satu program iaitu kita nak final project kita nak tandingkan di peringkat jabatan, so kita masukkan peringkat jabatan. Okey, macam mana kita nak mengisi maklumat di dalam ISOM? So yang pertama kita kena pergi dekat SPMP PBU lah. Okey, so kita tengok Okey, kita pergi dekat SPMP. Bila kita pergi ke SPMP, kita pergi dekat ISOMS. Okey, saya set sesi yang saya pilih adalah sesi lepas lah. Sebab sesi ni sesi akan datang saya tidak ada pelajar. So saya tengok kita set sesi pilihan adalah sesi lepas iaitu sesi 1 2023-2024. Okey, so kita pergi dekat menu utama ISOMS. Anda menu utama, kita pergi dekat permarkahan dekat markah keseluruhan projek. Okey, kita pergi tengok kemaskini rekod pelajar /MyMoHES. So kita klik dekat kemaskini rekod projek ataupun MyMoHES. So kita kita kena klik kemaskini lah. Okey, kita kena kemaskini. Ini pelajar saya pada semester lepas. Okey, so kita kena klik kemaskini untuk kita nak masukkan data-data yang berkaitan lah di dalam sistem MyMoHES. Okey, so kod khusus ini apa yang kita perlu isi adalah tajuk kajian ataupun projek.
pelajar kita, iaitu macam student saya dapat aplikasi pengurusan, tajuk dia adalah aplikasi pengurusan. So jenis kajian atau projek, okay, so kita macam saya mentionkan di awal presentation saya tadi. Okay, untuk jenis kajian kita untuk bidang perisian atau track perisian, penyelia boleh memilih sistem aplikasi ataupun perisian. Ini bergantung kepada kita punya sebagai supervisor, kita tahulah sama ada student kita sistem aplikasi ataupun perisian. Sebagai contoh mobile apps di bawah sistem aplikasi lah. So kita pilihlah sistem aplikasi. So saya pilih student saya sebagai sistem aplikasi. Okey, kategori kluster penyelidikan, semua orang pilih teknologi maklumat dan komunikasi lah untuk pelajar JTMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, ini ringkasan projek lah, ringkasan projek. So saya ambil, saya minta pelajar yang diorang punya pelajar punya report, so saya copy dan saya paste lah dalam saya punya ringkasan projek apa yang pelajar kita buat. Okey, anggaran kos projek untuk pelajar saya ini, dia membangunkan mobile apps, iaitu tidak melibatkan sebarang peruntukan. So saya letak kosong lah, RM0 Malaysia, SIFA, ataupun tidak melibatkan sebarang kos. Bergantung kepada tuan-puan punya pelajar ataupun pelajar selain tuan-puan. Kalau melibatkan 300, kita tulislah 300 lah. Ini kita boleh update pada di hujung semester ataupun sepanjang semester. Okey, penyelia bersama untuk makluman, pelajar saya membuat mobile apps, iaitu tentang pengurusan pelajar PBU lah. Okey, so saya punya penyelia bersama adalah Puan Fahimah. Okey, Puan Fahimah, so kita kena masukkan IC di bahagian atas. Okey, nama di bahagian bawah lah. So kita buat penyelia bersama. Okay, so saya tip penyelia bersama sebab apa, ini adalah di kalangan staf poli. Kalau mungkin kalau mungkin penyelia luar melibatkan industri lah. Okay, kategori. Okay, kategori ini adalah kategori penyelia bersama. Okay, nama institusi. So kalau bagi penyelia luar bersama jika adalah, so saya buat Politeknik Balik Pulau sebab Puan Fahimah adalah staf JTMK di Politeknik Balik Pulau. Okay, multidisiplin. Okay, jika ada, so saya letak Information Technology, Software Engineering, Application Development. Okay, kolaborasi. Okay, so kita terangkan tentang kita punya klien lah. Okay, so Puan Fahimah is a client for this project. She is a lecturer in Polytechnic Balik Pulau. She asked to develop a mobile apps related to student daily routines, including CGPA calculator, money spending apps and to-do list manager. So ini kita cerita pasal kita punya klien. Okay, objektif kajian ini pun kita ambil daripada student kita punya objektif kajian. So kita copy paste, kita letak dekat sini. Objektif kajian projek, so bergantung kepada tuan-puan punya pelajar selian. Okey, skop kajian pun, skop kajian ini pelajar punya juga, kita copy paste saja, kita masukkan dekat skop kajian ataupun skop projek lah. Okey, pelibatan pelajar. Okey, students will develop mobile app. So kita akan bagi tahu apa pelibatan pelajar, dia akan macam student saya, dia develop mobile apps lah. Okey, abstract dalam bahasa Melayu, abstract dalam bahasa Inggeris, ini pun pelajar kena buat dan diorang kena hantar. So kita copy paste masuk dekat kita punya bahagian abstract bahasa Melayu, abstract bahasa Inggeris. Okey, so peringkat jika menyertai pertandingan, so pelajar saya saya letak jabatan lah sebab apa dia peringkat jabatan saja dia masuk pertandingan. Okey, untuk harta intelek saya tidak ada. Adakah projek ini mendapat anugerah yang terbaik? Projek terbaik tidaklah. So tidak, pelajar saya tidak mendapat sebarang anugerah. Menyatakan nama anugerah, so tidak ada. So kita kemaskini. Okey, so ini yang kita kena buat lah. Okey, untuk makluman, sekiranya ada di kalangan kita yang menjadi supervisor pada sesi semester pendek 2023 dan juga sesi lepas, kita kena update lah. Kita kena update. Okey, seperti mana Puan Zamhariah telah hantar memo untuk meminta semua pensyarah update My Mohes lah. Okey, ini yang kita kena buat. So macam mana kita nak dapat data ini? Mungkin daripada report pelajar. So saya ambil ni pada report pelajar, so saya copy paste lah. Saya copy paste. Okey, ini yang kita kena update. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, untuk mungkin tuan-puan
boleh sebenarnya ini adalah apa yang Puan Zamaria telah send kepada kita, iaitu satu panduan kemaskini projek pelajar My Muhaiz di dalam email kita, dalam email. So boleh tuan-puan boleh rujuk panduan ni. So apa yang saya bentangkan ini adalah based on garis panduan yang telah dihantar ataupun dikongsi oleh Puan Zamaria. So yang hari petang ni saya buat secara hands on lah. Ada soalan tak? Tak ada soalan, saya berasa cukup kot sampai dekat sini. Okey, Puan Tan. Terima kasih Daniel. Okay, so kalau tak ada soalan, terima kasih. I tengok komen, terima kasih kepada Puan Azrina atas penerangan. Terima kasih kepada Encik Nasrul atas penerangan tadi untuk IoT. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, apa nanti untuk taklimat hari ini juga kita akan share balik recording kepada para SW. Kalau nak tengok balik lah ya. Dan terima kasih kepada Dr. Nurmanisha atas penerangan dan pencerahan CQI tadi. Terima kasih kepada Puan Zemi, Daniel dan lain-lain lagi. Terima kasih. So kita tamatlah taklimat kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Bye-bye. Jangan lupa untuk isi borang kehadiran ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.